So jadi yang pertama kamu kena tahu apa itu prinsip Bernoulli. Okey. Prinsip Bernoulli ni definisi di dalam buku teks lah. Okey. Prinsip Bernoulli kata apabila hal laju pengaliran suatu bendalih bertambah, tekanan dalam bendalih akan berkurang atau sebaliknya. Okey. Dengan kata mudah dia, apabila hal laju tinggi, tekanan akan turun. Okey. Atau hal laju rendah, tekanan akan jadi tinggi. Ni kalau kamu nak ingat lebih mudah lah. Okay, ini adalah prinsip Bernoulli. Apabila hal laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Atau hal laju rendah, tekanan akan jadi tinggi. Okay, kita tengok contoh. Dekat aerofoil ni ya. Kita tengok contoh ni lah. Okay, contoh pelajar ni kan. Okey, pelajar ni. Okey, so jadi dia tiup angin dengan laju. Okey. So bila hal laju tinggi kat sini, tadi kita dah belajar dah prinsip Bernoulli kata apabila hal laju tinggi, tekanan akan berkurang. So jadi dia tiup angin kat sini. Okey. So budak ni tiup angin dengan laju. So bila hal laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. So dia pun cakap dekat sini. Kawasan hal laju udara tinggi dan tekanan akan menjadi rendah. Okey, manakala yang kawasan bawah ni, hal laju dia rendah. Okey, sebab tak ada orang tiup kan. So jadi kawasan sini bila dia rendah, tekanan akan jadi tinggi. Okey. So jadi kawasan sini tekanan dia tinggi, rendah. Kawasan sini tekanan dia adalah tinggi. So jadi ada dua perbezaan tekanan. So jadi akan menyebabkan ada satu daya angkat kat bawah ni. Ni yang warna merah ni, nampak tak warna merah ni? Okey, so daya angkat sini. So jadi kertas ni akan pergi ke atas. Okey. Okey, kita tengok contoh lain. Contoh ni macam belon ya. Okey, so belon ni dia tiup. Okey, dia tiup dengan hal laju yang sangat tinggi. Okey. So jadi hal laju dia tinggi. So kita dah belajar tadi prinsip Bernoulli kata apabila hal laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Okey. So tekanan akan jadi rendah. So jadi kawasan tengah-tengah ni tekanan dia adalah rendah. Okey, yang kat luar ni. Okey, yang kat luar ni kawasan sini dengan kawasan sini. Okey, kawasan sini kita tak tiup kan. So jadi hal laju sini adalah rendah. So bila hal laju rendah, tekanan akan jadi tinggi. So sama juga kawasan sini. Kawasan sini tak ada udara yang ditiup kan. So hal laju rendah, tekanan akan jadi tinggi. So akan ada dua perbezaan tekanan. So tekanan dekat kawasan sini rendah, kawasan sini tinggi. Okey, tekanan sini tinggi, tekanan sini adalah rendah. So jadi dia akan ada wujudnya satu daya tolak ke dalam sini. Okey, tolak ke dalam sini. So dia akan akan rapatlah belon tu. Okey. So jadi nanti macam kamu kena faham konsep ni. Fizik ni kamu jangan hafal. Kamu faham konsep dia. So jadi bila kamu dapat faham konsep dia, senang kamu nak cerita macam mana cara nak jawab soalan tu. Okey. So jadi contoh kalau dia bagi situasi okey, dia akan bagi satu situasi. Okey, contoh okey. Ni situasi okey, ni katakan ni motor kamu ni motor cikgu tak ada lukis cantik. Ini motor. Okey, ini adalah lori. Okey, lori yang sangat laju lah. Okey. Lori ni akan jalan dengan sangat laju ke depan. Dan ini adalah motor kamu lah. Motor kamu. Okey. So jadi bila dia jalan laju kat sini, okey, jalan laju kat sini, hal laju kat sini akan jadi apa kawasan sini? Okey. Sebab lori ni jalan laju kan, dia nak potong kamu lah, kamu kat highway ni. Dia dengan laju. So jadi bila hal laju dia tinggi kat sini, kawasan sini hal laju dia tinggi, so tekanan dekat kat sini akan jadi rendah. Okey. Okey, so manakala motor kamu disebabkan kamu bawa lambat, so hal laju kamu perlahan lah kan. Okey, hal laju kamu perlahan. So jadi bila hal laju kamu perlahan, tekanan kamu akan jadi tinggi. Okey. So jadi apa yang berlaku kat kamu ni? Okey, kamu tengok ni. Okey, kamu tengok dekat kawasan sini adalah kawasan yang tekanan dia rendah.
dekat sini kawasan tekanan dia adalah tinggi. Okey, adalah tinggi. So jadi sini tinggi, sini rendah. So jadi kamu akan terasa bergoyang. Bila kamu motor ni, kamu akan berasa bergoyang. Okey, so bergoyang. So kamu macam nak masuk dalam lori tu. Itu bila kalau siapa-siapalah pernah naik motor tepi motor, lori buat laju ke, kamu akan rasa bergoyang nak masuk ke dalam lori tu, tapi tak adalah masuk betul-betul. Okey, so jadi itulah perasaan dia apabila berlakunya lori melintas laju-laju macam ni. So jadi kalau bila soalan tanya 4 markah, okey kan, 4 markah, kamu kena cerita macam cikgu cerita tadi. Okey, dia kena cerita contoh bila ada 4 markah mesti ada 4 poin. 1, 2, 3 dan 4. Okey. So jadi bila ada 4 poin tu, kamu kena cerita contohlah kalau kamu jatuh basikal. Macam mana kamu jatuh basikal? So jadi kamu kena cerita macam kamu bercerita macam mana kamu jatuh basikal dalam bagi 4 markah. So jadi kamu cakaplah, okey, mula-mula, okey, markah pertama, mula-mula saya naik basikal ke sekolah. Okey, itu 1 markah. Okey, semasa saya nak kedua, semasa saya nak belok, saya terlanggar batu kecil. Okey, disebabkan itu, ni poin nombor 3. Disebabkan itu saya tidak dapat mengawal dan akhirnya saya terjatuh. Lepas tu yang keempat, dan saya pun luka. Itulah dia macam ada penceritaan. Kalau macam situasi macam lori ni, okey, so jadi cikgu cakap, okey, mula-mula lori bergerak. Okey, lori bergerak dengan halaju tinggi. Cikgu punya pen lain lah. Okey, dengan halaju tinggi. Okey, menyebabkan okey, tak apa, kamu cakap lori bergerak dengan halaju tinggi. Contoh, itu dah 1 poin. Okey. So jadi poin kedua, apabila halaju tinggi, apabila halaju lori tinggi, kalau kamu tak sempat salin, cikgu akan ulang balik tau, atau kamu boleh screenshot pun tak apa. Okey. Sebab rakam video ni cikgu rakam ya. Okey, apabila halaju lori tinggi menyebabkan tekanan menjadi rendah. Okey, so yang inilah yang situasi ni. Lori buat laju kan? Lori buat laju, halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. So kamu dah dapat berapa markah ni? 1, 2. Okey. So jadi dah 1, 2. Okey, yang ketiga, kamu cerita pula motor. Kamu cerita pula motor. Okey, motor bergerak dengan halaju yang rendah. Okey, motor bergerak dengan halaju yang rendah. Okey, so jadi motor bergerak dengan halaju rendah. Okey, so jadi bila dia bergerak dengan halaju rendah, kita tengok sini. Okey, bila halaju rendah, tekanan akan jadi tinggi. So jadi tekanan akan jadi tinggi. Akan menjadi tinggi. Okey, ini berdasarkan prinsip Bernoulli. So jadi kamu dah dapat berapa markah ni? 1, 2, 3. Okey, so markah yang keempat. So jadi kat sini berdasarkan situasi, kamu cakaplah apabila terdapat 2 perbezaan tekanan. Okey, kamu tulis wujud perbezaan 2 tekanan. Okey, 2 tekanan. Maksudnya kawasan wujud perbezaan 2 tekanan inilah. Ini kawasan sini rendah, kawasan sini rendah, kawasan sini tinggi. So wujud perbezaan 2 tekanan, rendah dan tinggi. Rendah dan tinggi.
Okey, ini menyebabkan motor tersebut merasai seperti merasai goyang lah. Okey, merasai macam mana ayat dia lebih cantik lah. Wujud perbezaan dua tekanan rendah dan tinggi ini menyebabkan motor tersebut merasai seperti bergoyang. Masuk ke bergoyang. Bergoyang lah, tak stabil lah. Bergoyang atau tak stabil atau tidak stabil. Okey. So jadi dia motor ni dia akan rasa bergoyang sebab dia macam nak masuk ke dalam lori tersebut. So jadi macam cerita. So jadi ada 4 pound ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu misal kata dia tanya, apakah definisi prinsip Bernoulli? Kalau kita tengok definisi buku teks ni, memang susah lah nak ingat. Okey. Tapi yang penting kamu faham konsep dia. Mesti ada poin-poin yang boleh dicapai. Kalau dia punya definisi ni sebenarnya ini definisi dalam buku teks lah. Dia kata prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran suatu bendalih bertambah, inilah hal laju bertambah, tekanan dalam bendalih akan berkurang. Tekanan bendalih akan berkurang. So ini atau sebaliknya. Inilah bila hal laju rendah, tekanan jadi tinggi. Ini ayat yang macam buku teks sebiji. Okey. Tapi kalau kamu tak boleh ingat, kamu cakap je berdasarkan yang cikgu warna merah ni. Kamu cakap, okey, prinsip Bernoulli menyatakan apabila hal laju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Okey, tekanan akan jadi rendah. Dan apabila hal laju rendah, tekanan akan menjadi tinggi. Kamu cakap macam tu pun dah dapat 1 markah. Yang penting dia ada point yang untuk prinsip Bernoulli. Okey. Okey, so itu adalah berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Okey. Okey, prinsip Bernoulli ni bukan setakat yang kertas tadi kamu tengok. Okey. Ni contohnya macam kapal terbang ni lah. Okey. So kapal terbang ni, jadi kita tengok ada tak contoh dia. Okey. Kita tengok ni. Okey. Macam mana kapal terbang tu boleh terbang? Okey. Macam mana dia boleh terbang Okey, siapa yang baru masuk ke apa ke, kamu jangan risau, video ni dirakam. So nanti cikgu akan post dekat dalam grup So jadi jangan risaulah. So jadi kamu take note. Tapi hari ni belum teknik menjawab lagi ni. Ini lebih kepada ulang kaji soalan-soalan yang akan ditanya. So jadi kalau kamu faham apa cikgu ajar ni, insya-Allah boleh jawab masa exam nanti. So kamu boleh kalau tak sempat salin ke apa, tak apa, boleh tengok ulang lagi sekali. Okey, so jadi kita tengok ini adalah aerofoil. Okey, nama dia adalah aerofoil. Dekat ni adalah bentuk dekat kapal terbang lah. So macam mana kapal terbang tu boleh terbang Okey, so dia gunakan prinsip Bernoulli. So jadi bahagian atas ni kamu tengok curve dia. Okey, bahagian curve dia lebih besar sikit. Yang ni curve dia adalah lebih kecil. So jadi apabila kawasan sini, okey, angin tiup ni, yang biru ni adalah kawasan angin yang laju. Okey, kawasan atas ni adalah kawasan angin yang sangat laju. So jadi kawasan sini hal laju dia adalah rendah. Okey, kenapa hal laju dia rendah? Kita tengoklah ni. Sebablah design dia ni dia bengkokkan besar sikit supaya angin yang lalu atas ni hal laju dia tinggi. Yang ini hal laju dia rendah, dia bengkok sikit je. So jadi hal laju dia rendah. Atas lagi tinggi daripada bawah. So jadi prinsip Bernoulli kata apabila hal laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Manakala apabila hal laju rendah, tekanan akan menjadi tinggi. Okey. So tekanan akan menjadi tinggi. So jadi akan wujudnya dua perbezaan, bawah dengan atas. So jadi yang bawah ni tinggi, tekanan dia tinggi. Okey. Atas ni tekanan dia rendah. So jadi bila sini atas tinggi, bawah rendah, wujudlah satu daya angkat ke atas. Itu sebablah kapal terbang tu boleh terbang. Okey. Yang cikgu cakap tadi tu, itulah macam mana cerita macam mana kapal terbang tu terbang. Macam tadi tu ayat dia panjang kan. Kamu kena buat macam cerita lah. Nombor 1, contoh macam tapi tak adalah cikgu cakap soalan yang akan keluar. Tak ada.
dia konsep dia sama. Dia benda ni dia akan situasi dia macam motor tadi. Bukan soalan tu akan keluar, tak, tapi konsep dia sama. Itulah dia punya konsep. Bila kamu faham konsep, soalan tu pusinglah bagi macam mana pun, dia sama je. Okey. So kamu akan ceritalah, contoh yang ni. Yang pertama tadi dah cikgu nak tulis macam tadi nombor 1 contohkan. Kawasan 1 kata aku cakap nombor 1, poin nombor 1 katakan 4 markah. Nombor 1. Mula-mula angin di bahagian atas, hal laju dia lebih tinggi. So bila hal laju lebih tinggi, pertekanan akan menjadi rendah. Itu 1 markah. Manakala bahagian bawah. Katakan nombor 2. Manakala bahagian bawah hal laju adalah sangat rendah dan menyebabkan tekanan menjadi tinggi. So dah 2 poin dah kat situ. So nombor 3, apabila wujudnya di sini wujudnya perbezaan tekanan rendah dan tinggi. Itu dah poin ketiga. Nombor 4, ini menyebabkan satu daya angkat akan wujud dan menyebabkan kapal terbang itu terbang. Itu so dapat 4 markah. So itulah cara nak bercerita. So jadi mesti ada 4 poin. Okey, so jadi kita masuk pula untuk Plinsomme line. So jadi Plinsomme line, apa itu Plinsomme line? Plinsomme line. Ni kita dah masuk topik lain dah tak ada bahasa basic berdiri. Ini Plinsomme line ni adalah di bawah tajuk topik daya apungan. Daya apungan. Apa tujuan kita buat garis Plinsolle ni? Mungkin kamu tak pernah nampak, tak pernah dengar kan. So jadi sebenarnya dekat kapal-kapal ni dah ada garisan Plinsolle. Garis Plinsolle ni tujuan dia adalah untuk menjadi benchmark. Untuk kan kalau kita tahu laut ni dia ada laut masin, ada laut, dia punya ketepatan tu berbeza-beza. Bergantung kepada kawasan tu. Kawasan sejuk, kawasan tak sejuk, kawasan panas. So jadi dia punya ketepatan tu akan berbeza-beza. So jadi kalau tak ada garisan ni, dia akan bahayakan kepada orang yang bawa kapal ni Kalau katakan S ni, contohlah S ni kawasan panas katakan. So maksimum jangan paras air jangan lebih daripada warna merah ni. Katakan S ni jangan lebih daripada warna merah ni. Kalau dia terlebih je paras air dia, S ni, dia kena kurangkan load dekat kapal ni. Dia kena buang apa-apalah supaya kapal ni tidak tenggelam. Kalau dia terlebih daripada S ni, katakan air tu dah tinggi paras ni kan, dia degil kan, tak nak dengar cakap bukan tak nak dengar, tak nak cakap, dia degil, tak nak buang ni, kata rugi kan. So jadi akan risiko kat kapal ni sebab dia akan tenggelam. So katakan S ni adalah kawasan untuk kawasan panas. So jadi kalau dia terlebih daripada ni, kapal ni akan tenggelam. So jadi kalau masa katalah paras air tu setakat sini ke, masih selamat lagi sebab dia tak lebih S lagi. Atau paras sini ke kan, masih selamat lagi. Jadi pun, dan ini paling maksimum ni, maksimum. Kalau dia lebih je macam ni, habis kapal akan tenggelam. So jadi apa solution yang dia kena buat kat sini? Solution dia adalah dia kena buanglah salah satu ke barang-barang kontainer ni ke laut. Apa-apalah tak kisah, asalkan jangan ni. Itu sebab dia sama ada dia nak elak daripada lalu kawasan situ, atau dia kena buang barang-barang yang ada kat situ supaya kapal tu masih selamat. Itulah kapal laut dalam garisan Plimsoll. So kita nak tengok sedikit video lah. Bukan video, slide berkaitan dengan garisan Plimsoll. Ini kamu boleh baca lah lebih, nanti cikgu bagi link dia, kamu boleh baca lebih detail. Sekejap cikgu. Ini tekan play.
Okey, kegunaan garis prinsol. Okey. Okey, sebuah kapal yang diperbuat daripada logam boleh terapung di atas permukaan laut kerana tujah ke atas adalah sama dengan berat kapal itu. Okey, so jadi berat kapal dengan berat yang tersesat sama dengan daya ampungan. Okey, garisan prinsol ditanda pada sisi kapal untuk menunjukkan kedalaman yang selamat untuk belayar. Ini yang cikgu cakap jadilah. Ia juga digunakan sebagai garis panduan tentang betapa banyak beban boleh ditanggung oleh kapal dalam air yang mempunyai ketepatan yang berbeza. Di ketepatan berbeza maksudnya ada kawasan yang sejuk, kawasan panas. Okey, so ketepatan dia berbeza-beza. Okey, so ini adalah dia suruh tengok video. Ni kapal. Tapi ni video ni saya kalau laju-laju lah kita tengok, bagi kamu nampak saja. Video dia memang lambat. A great step forward in preventing the Okey, memang akan tersekat-sekat sikit lah, tapi sekurang-kurangnya kamu nampak lah apa yang cikgu nak sampaikan ni. Ni sejarah dia lah. Okey, sejarah, tapi tak adalah soalan akan keluar ni. Masalah sejarah ni tak keluar. Yang penting kamu tahu prinsip lain tak apa benda. Okey. Okey, so jadi tanda-tanda lain telah okey, tak apalah, jadi dah terangkan lebih kurang. Okey, so jadi inilah garisan dia. Okey, so jadi TF maksudnya tropical freshwater. Dekat F ni kawasan freshwater, air tawar lah. Air tawar ni dekat, contoh macam air dekat sungai, air paya. Okey, kemudian T ni tropical salt water, air garam tropikal. Okey, S salt water in summer. Okey, air garam pada waktu panas. Okey, waktu panas contohnya dekat Malaysia ni. Contoh Malaysia adalah kawasan panas. So jadi kalau masuk kawasan Malaysia, paras air sampai ni S, sekurang-kurangnya sampai S, jangan lebih daripada S. Kalau dah sampai Malaysia tu jangan lebih daripada S. Kalau lebih daripada S ni, macam cikgu cakap lah, nanti kapal tenggelam. Kalau bawah ni, tak apa. Okey, kalau misal katalah dekat air tu dekat negara luar, contoh dekat Kanada. Okey, Kanada kawasan sejuk. Okey, so kawasan sejuk, salt water in winter. Ni. Kalau dekat kawasan sejuk, okey, jangan lebih daripada sini air je. Okey, kalau kawasan sejuk. Okey. So jadi kalau katakan transport, kata kita bawa kapal, kita nak import barang Malaysia ke Amerika. So jadi kita gunakan garis antara S dengan W ni. Okey. So bila dekat Malaysia, air jangan lebih daripada S ni. Okey, bila sampai dekat Kanada, jangan air lebih daripada W ni. Kalau lebih, dia akan tenggelam. Okey. So jadi kalau misalnya kata daripada Kanada ke Amerika. So jadi daripada Amerika, so jadi mula-mula dari Kanada, air tu jangan lebih daripada W ni. Okey, bila masuk je dekat Malaysia, air laut jangan lebih daripada S. Okey, so jadi garisan maksimum yang air laut tu, kawasan kapal tu jangan daripada S. Kalau W dengan S ni masih boleh lagi. Ni lagi lah boleh. Ni kawasan North Atlantic. Tu lain. Okey. Itu tentang tentang kapal lah. Okey. Okey, lepas tu kita berbalik kepada poin kapal lah. Okey, kita cerita kapal lagi. Okey, kapal. Okey, itu yang pertama, garisan prinsol. Okey, lepas tu kamu juga kena tahu untuk kapal ya, kita nak ruang kecil ke nak ruang besar. Okey, katakan kita nak import barang kan. Nak import barang kan. Kapal kalau bawa barang banyak.
Nak kapal besar ke nak kapal kecil? Contohkan kita ada kapal ni kapal A. Ni kapal B. Okey, mana yang kita nak bawa? Kalau kita bawa barang banyak, kita mestilah nak guna B. Okey, supaya isi padu lebih besar. Okey. So bila isi padu dia lebih besar, bila isi padu dia lebih besar, lebih banyak barang boleh diisi. Okey. Kalau kita gunakan A, nanti kalau kita gunakan A, nanti isi padu tak boleh letak banyak lah. Okey. Okey, lepas tu dari segi ketumpatan kapal. Okey. Ketumpatan kapal. Okey, ketumpatan kapal. Kita nak rendah ke kita nak tinggi? Okey. Okey, memanglah kapal ni diperbuat daripada besi. Okey. So jadi kalau kita gunakan ketumpatan yang berat, ketumpatan yang tinggi, so besi ni mudah untuk tenggelam. So jadi kita gunakan ketumpatan yang lebih rendah. So jadi bila rendah, lagi banyak kuasa daya apungan. Okey. Okey, lepas tu bentuk. Okey. Bentuk kapal. Okey, bentuk kapal biasanya dia adalah bentuk hidrodinamik. Okey. Bentuk hidrodinamik, dia ada dua bentuk. Dua bentuk kapal ni. Okey, satu hidrodinamik, lagi satu aerodinamik. Okey, macam mana bentuk aerodinamik dengan aerodinamik ni? Okey, so jadi cikgu tunjuk ni dekat internet ni. Okey. Okey, so ini adalah bentuk aerodinamik. Okey, so ini adalah bentuk aerodinamik. Aerodinamik ni macam kapal terbang ni lah. Okey, ini tak boleh zoom. Ini adalah bentuk aerodinamik yang cikgu tunjuk ni. Macam bentuk aerofoil lah. Okey, ini bentuk aerodinamik. Tujuan dia adalah untuk potong angin, naik udara. Okey, tapi untuk kapal biasanya kita gunakan bentuk hidrodinamik. Okey, so macam mana bentuk hidrodinamik? Hidrodinamik. Ni nama dia bentuk hidrodinamik. Inilah bentuk hidrodinamik. Bentuk macam kapal ni kan. Okey, ni kapal. Okey, kenapa kita buat bentuk hidrodinamik? Beza ya aerodinamik dengan hidrodinamik. Ni bentuk hidrodinamik. Okey. Tujuan dia adalah satu, mewujudkan lebih besar isi padu. Kalau kamu tengok ni kan gemuk kan bentuk dia kan. So isi padu lebih besar, lebih banyak barang boleh masuk dalam tu. So kemudian dia boleh mewujudkan daya apungan yang lebih besar. Okey, lagi besar dia punya lorong dia tu, lagi besarlah daya apungan dia. Okey. So jadi selain itu dia juga adalah untuk lebih air tu lebih senang untuk flow. Okey. Macam ni kan. Kamu tengok dia bentuk dia ni boleh potong aliran air. Sedang dia air tu nak mengalir. So jadi air kapal tu lebih mudah. Okey. So jadi nanti bila exam kamu tu, dia akan bagi kamu beberapa pilihan. Okey. Okey, so dia akan bagi beberapa pilihan design. Okey, design. So jadi katakan ciri-ciri dia pertama. Okey, katakan macam mana cikgu nak cakap ya. Okey, katakanlah kamu ni kan agak akhir raya kan. Okey. Ni cikgu bagi contohlah. Okey, kita ada baju, dia akan bagi kamu 4 jenis baju raya. Okey. Jenis baju raya A, B, C dan D. Okey. So A ni ada akan bagi ciri-ciri dia. Pertama warna. Okey. Okey, so yang kedua dari segi dia punya fit. Okey, yang ketiga baju dia material. Okey, material. Yang keempat harga. Ini contoh ini contoh cara nak jawab. Okey. So warna yang pertama kamu akan cakap, kamu katakan warna. Okey, pilih. Okey, kamu kata warna saya pilih warna biru. Okey, kenapa so jadi kamu akan buat kotak lah macam ni. Pilihan. Okey, pilihan. Okey, kata kamu pilih warna biru.
Okey, kenapa kamu pilih? Ini sebab pilih dan sebab. Ni kamu kena buat table. Bila jawab soalan macam ni, dia akan bagi situasi lah. Okey. Hari raya nak dekat. Kamu dikendaki pilih baju raya. Tapi soalan exam takkanlah keluar macam ni. Okey. Yang berdasarkan apa yang cikgu cerita pasal kapal tu, kamu kena pilih the best choice. Okey. Ni tapi yang ni contoh macam mana nak jawab. Okey, so jadi dia bagi empat baju. Macam mana kamu nak pilih mana yang terbaik baju yang kamu. Okey, katakan warna biru. Okey. Saya pilih warna biru sebab sedap mata memandang. Memang pilihan daripada waktu kecil. Itu contoh. Okey. Tapi dalam fizik kenalah jawab dalam ayat. Dalam fizik jangan ni. Ini contoh pilih baju. Okey. Kamu pilih baju yang longgar. Kenapa pilih longgar? Lebih selesa. Okey. Tapi janganlah terlalu simple sangat dia punya reason dia tu. Lebih selesa sebab saya suka. Tak boleh. Kena ayat yang ke arah term-term fizik dan panjang sikit. Okey. Okey, material dia saya suka guna cotton katakan. Okey, kenapa cotton? Badan rasa selesa dan tidak gatal. Okey, lepas tu harga kita pilih yang murah. So jadi kenapa pilih murah? Sebab duit tak banyak kan. Duit tak banyak, boleh simpan. So jadi kat sini kamu dapat tengok ada berapa point kat sini. Ada 8 kan. 1 2 3 4 5 6 7 8. So ada 8 point. So dapat ni. Sebab soalan yang ni dia 10 markah tau. Okey, so 10 markah. So jadi bila ada 10 markah maksudnya ada 8 point. So jadi dah berapa ni? Dia akan ciri-ciri tu. Ni ciri-ciri sebenarnya. Ni bukan pilih. Ciri-ciri. Okey. Ciri-ciri. Okey. Kesalahan pelajar adalah bila soalan macam ni je dia elaborate satu-satu. Baju A macam mana, B macam mana, C macam mana, D macam mana. Tak payah nak elaborate satu-satu. Kamu cakap je apa yang kamu nak ni. Ni buat macam ni. Buat kotak. Siap-siap. Pilih kamu nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So dari sini dah 8 point. So jadi mana lagi 2? Okey, lagi 2 markah. Okey, kamu tulis saya pilih A katakan. Okey, dalam kamu tengok ni A, B, C, D ni, kamu tengok dekat A ni semua ciri-ciri ni ada. Empat-empat ni ada ciri. Saya pilih A kerana okey, pilih A ni dah 1 markah dah. Ni markah ke-9. Kerana mempunyai ciri-ciri. Ulang balik ciri-ciri dia. Pertama dia warna biru. Nombor 1 warna biru. Yang kedua dia longgar. Nombor 2. Tapi janganlah tulis macam satu macam tu sebab cikgu malas nak tulis. Dia longgar. Yang ketiga dia berbuat daripada cotton. Dan yang terakhir dia adalah murah. Jangan malas tulis benda ni. Tulis ni je dah dapat 10 markah. So jadi senang saja sebenarnya soalan esei ni. Cara jawab dia macam ni. Dia bukan soalan esei ni, dia bukan macam soalan karangan semua. Tak. Dia jawab dia cara dia macam ni. Okey. Ni contoh. Ini analogi lah. Ini bukan soalan fizik yang akan keluar nanti. Ini contoh cara nak jawab bila soalan yang berkaitan yang bab ni. Soalan dia macam mana? Pasal apa? Tadi yang cikgu bincang tadi lah. Apa poin-poin yang cikgu cakap tadi, kamu take note. Okey. Okey, seterusnya kita selesai pasal prinsip line ni. Okey, kita pergi kepada prinsip Pascal. Okey. Okey, kita pergi kepada prinsip Pascal. Okey. Soalan yang akan keluar nanti dia tak adalah complicated sangat. Okey. Prinsip Pascal ni dia yang penting kamu tahu nak guna formula tu. Okey. Sekejap ya. Kita tengok contoh soalan yang berkaitan. Okay, so jadi ini adalah formula prinsip Pascal. Ini formula dia. Okay. F1 bagi A1 sama dengan F2 bagikan dengan A2. Okay. So jadi tekanan prinsip Pascal ni kita menggunakan daya yang sangat sikit tapi boleh menghasilkan daya yang lebih besar. Okay, contohnya apa? Kamu tengok macam kapal korek tu kan. Kapal korek tu orang tu tekan button je. Tekan button satu je, dia boleh, atau tekan minyak ke, dia boleh korek tanah tu dengan besar sekali. Dia boleh angkat. Kalau fikir logik kan, boleh ke kita dengan jentik jari je contoh kalau fikir logik, boleh tak kita jentik jari satu benda boleh runtuh bangunan?
Tak boleh kan kalau fikir logik. Tapi dalam fizik ada, betul, boleh, benda tu boleh. Tapi kena ada syarat. Dia kena buat macam ni lah. Syarat dia kena buat macam ni. Ni. Contoh ni, daya ni. Contoh macam tadi Cik cakap, analogi dia macam kita nak angkat kapal korek tu kan. Tekan satu button je, tekan sikit je. Tapi boleh menghasilkan tekanan yang lebih besar. Tekanan yang besar ni. So jadi tapi macam dia buat, dalam tu ada cecair hidrolik. Ni namanya prinsip Pascal. Okey. Daya yang sikit, so dia tolak benda ni. So cecairnya akan menolak ke bab atas. So jadi akan menghasilkan daya yang lebih besar. Contoh lain, macam brake. Okey, kamu bayangkan kamu bawa laju ni 100 km per jam. Kamu agak-agak ada ke boleh benda yang boleh tahan 100 km sejam tu? Susah. Tapi dengan brake, dengan kamu tekan brake sikit je, so jadi brake kamu tu akan cengkam dekat tayar kamu tu, dan lama-lama motor kamu tu akan jadi perlahan. Itu kita guna prinsip samalah, prinsip Pascal. Dengan daya yang sikit boleh menghasilkan daya yang lebih besar. Itu contoh. Okey. Okey, so jadi macam saya cakap, ini lebih pada konsep. Jadi tu konsep Pascal. Tapi nanti masa exam dia tak keluar soalan pasal prinsip dia ni. Tapi kalau keluar pun kamu dah faham dah tadi cikgu cerita. Inilah dia punya cerita dia macam ni. Ni 1 2 3 4 5. Ni yang tadi ringkas, yang cikgu cerita ringkas. Kalau nak buat ayat dia lebih kurang macam ni. Okey, so jadi kita tengok sebab tadi cikgu cakap soalan dia lebih akan keluar lebih kurang soalan pengiraan kan. So jadi cikgu akan cari soalan yang berkaitan dengan pengiraan. Okey, contoh Okey, kita ambil contoh yang senang-senang lah sebab soalan dia senang saja sebenarnya ni. Yang penting kamu tahu guna formula. Okey, contohnya kita tengok sini Okey, kat sini daya dia 12 Newton. Sini area dia 10. Yang ni area dia 10, yang ni F2 dia tak bagi tahu. Hitungkan faktor gandaan. Ini cikgu create soalan sendirilah ni, kita abaikan. Okey, so jadi soalan tanya katakan. Okey, kirakan tekanan pada daya input. Okey, daya input dekat sini lah. Ni daya input. Okey, so daya input kita guna formula P sama dengan F over A. P ni tekanan, F ni daya, dan A ni adalah luas. So F kamu kat sini nilai dia 12. So masuk 12 bahagikan dengan A, nilai dia 10. Okey. So jadi 12 bagi 10 kita dapatlah 1.2. Unit dia adalah ni lah. Ni unit dia N kan, Newton. Ni cm kuasa 2. So bawa ke atas, so dia akan jadi cm kuasa negatif 2. Ni untuk soalan pertama, contoh. Okey. So jadi senang saja kan. Masuk je formula, dah dapat markah. Tapi jangan lupa unit lah. Okey. Itu satu. Okey, daya output nombor 2. Okey, soalan 2 akan tanya F2. So macam ni nak cari F2? So kita guna formula F1 bahagikan dengan A1, F2 bahagikan dengan A2. Ni formula dia. Okey, ada pelajar tanya, cikgu macam mana saya nak hafal formula? Okey, sebenarnya jangan hafal. Kamu kena selalu guna. Bila kamu selalu guna, kamu akan terhafal secara automatiknya. Okay, contoh macam kamu hafal kamu terhafal luas bulatan pi j kuasa 2. Kalau tanya kamu, mesti kamu tahu apakah luas formula untuk luas bulatan pi j kuasa 2. So macam mana kamu boleh hafal pi j kuasa 2 tu? Kamu boleh hafal sebab kamu selalu guna formula ni. So lama-lama kamu hafal secara automatik. Tak ada pun kamu hafal itu, tak ada. So sama juga macam ni formula untuk Pascal ni. So kamu guna je selalu formula ni, kamu boleh hafal. Okey, so jadi kita nak cari F2. So F1 bagi A1, inilah nilai dia 1.2. F1, so F1 12, A1 nilai dia 10. Okey, F2 tak tahu. A2 nilai dia 50. So jadi F2 sama dengan 12 per 10 darabkan dengan 50. Dapatlah jawapan dia apa. Okey. So jadi ni nanti jangan lupa unit dia Newton. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey.
So jadi kat sini jawapan dia adalah 60 Newton. Okey, so cikgu rasa setakat ini itu sahaja soalan perbincangan kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi kelas akan datang. So kita akan tengoklah. Hari ini cikgu cover untuk topik prinsip Bernoulli, garisan Pinson atau buoyant force, dan juga dengan prinsip Pascal. So nanti bila ada kelas lagi, nanti cikgu akan buat lagi. Cikgu tak nak buat sekali banyak terus, sebab nanti takut kamu pening kan, banyak sangat nak belajar kan. So jadi kita buat sikit-sikit tapi konsisten. So itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tulis Google Form untuk cikgu catatkanlah siapa yang masuk kelas hari ini. Ada apa-apa nak tanya cikgu sebelum kita berakhir kelas? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada ya? Okey. Itu saja. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi hadir. Nanti rakaman video ni cikgu akan post dalam grup. Okey, sekian, terima kasih.